Tes. Sekarang nak whiteboard lah. Whiteboard. Tak ada. Oh, ya. Boleh. Whiteboard lah. Kalau ada boleh. Bagus. Tak whiteboard lah. Ha? Sahabat. Tak, whiteboard. Ada? Oh, tu. Ustaz, apa Ustaz? Tengok Quran baru tengok. Tu ada whiteboard. Buku Sekejap. Tak ada. Bergerak ni pakai tu tak ada no. Kalau berat sangat masukkan dalam koci. Ni apa, gambar kereta, gambar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Ni? Yang lain? Ada di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pagi ni kita buka buku Mari Mendirikan Solat. Dan dia ada dua kan, ada yang nipis biru tu, mari memahami dan menghayati bacaan solat. Mana kotak wakaf itu? Sila Zan. Ambil dua-dua, buku tebal, buku nipis. Buku nipis sini ada. Dah ada. Saya punya. Kita nampak nak baca. Nampak. Okey. Mula-mula buka di muka surat 22. Yang Melayu, Jawa, Banjar kena ada buku yang nipis tu. Kalau yang dah, kalau orang Arab tak payah. Okey. Tajuk pagi ni kita nak ulang kaji wajib mempelajari sebutan lafaz Allahu Akbar. Ada beberapa perkataan tuan. 1 wajib, 2 mempelajari, 3 sebutan, 4 lafaz. Allahu Akbar ni kita nak sambung dengan sebutan lafaz Al-Fatihah, sebutan lafaz
tahiyat akhir, sebutan lafaz salawat Nabi kepada Nabi di tahiyat akhir, dan sebutan lafaz salam. Jadi ada 5 lah kat situ. Tapi kita berpandukan ayat sinilah untuk kelima-lima tu. Yang pertama tuan-tuan, perkataan wajib. Wajib apa makna dia? Buat dapat pahala, tinggal dosa. Maknanya orang yang tak tahu lafaz-lafaz dalam solat, terutama lafaz-lafaz yang wajib ni, hukumnya berdosa. Tu kena ingat. Baik. Yang kedua, mempelajari. Dia tradisi belajar ni tuan-tuan, dia tak boleh hanya menyandar di dinding, di tiang, kita menelinga guru-guru bercakap. Itu bukannya belajar. Belajar macam pagi ni lah, buka buku dia. Kalau ada lagi cantik, ada pen, ada buku catatannya kan, itu belajar tuan-tuan. Macam budak-budak pergi sekolah kan, ada beg sampai nak runtuh bau bawa buku kan. Kalau dia tak bawa buku, cikgu dia marah. Itu mempelajari. Boleh bukannya mendengar cerita Panglipo Lara. Tak, bukannya cerita, kita belajar. Okey. Kalau kita tengok orang belajar haji, dia kelas ceramah, dan di akhir sekali itu tuan-tuan, dia ada bawa kain ihram. Betul tak? Dipakai kan? Lepas tu dia bangun, lepas tu dia pusing Kaabah tu sama-sama. Betul Ada yang siap bermalam lagi sebelum PKP dulu kan, sebelum Covid lah itu cara belajar. Jadi macam mana cara mempelajari solat? Kan, yang belajar semua duduk. Tak? Belajar rokok tak bangun, belajar sujud tak bangun, macam tu kan. Terutama belajar lafaz-lafaz, kita tak ada menulis, kita tak ada alat yang kita tengok. Baik, tu mempelajari. Nak faham satu-satu tu, mempelajari. Sudahkah kita mempelajari? Itu soalan dia lah yang kena jawab. Nanti kita tengoklah nanti contoh dia. Kita tengok contoh Baik, sebutan. Sebutan ni yang bunyi tuan-tuan. Bila sebut dia ada bunyi. Itu yang bila kita baca iftitah, dia pun baca lah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjatu wajhiya lilladzi fataras sama. Semalam kuliah subuh, lebih kurang tuan-tuan ni lah, masjid surau cantik, mewah kan, renovate surau je berapa? 8 juta renovate. Seorang hamba Allah ni tanya saya, Ustaz, macam mana kita solat ni Ustaz? Susah sangat nak dapat khusyuk. Soalan dia tanya. Macam mana nak jawab tuan-tuan soalan tu? Ni ceritanya cerita nafas tapi sebab soalan kita, Ustaz ceritakanlah pengalaman kita kan. Jadi Ustaz kata, okey, jom tengok jawapan dia macam mana cara nak jawab kalau kawan tanya macam tu, nak bincang Saya kata cuba buka buku tebal tu, buku ni lah, buku coklat mendirikan solat ni, buka muka surat 200. Jom kita buka. Hari ni mata kelabu sikit, kena pakai cermin mata. 200 dan 200. Okey, mengosongkan hati dan memahami bacaan. Sunat mengosongkan hati daripada segala kesibukan urusan duniawi, kerana dengan cara itu lebih membantu untuk mendapatkan rasa kehambaan dan khusyuk. Al-Qadhi Husain berkata, makruh bagi seseorang berfikir tentang urusan duniawi. Jadi dalam solat tuan-tuan, kita lintas macam-macam tu, apa hukum dia? Makruh.
Atau persoalan fiqh, masya-Allah. Kan ya. Kita tanya kat seorang ustaz tentang hukum, dia tak boleh jawab masa tu sebab dia tak ingat kitab mana, muka surat berapa. Ustaz ni pula jenis ustaz berhati-hati. Ya, dia tak nak contohnya ya. Jadi dia pun tak apa tuan, nanti hantar WhatsApp soalan ni, saya jawab, saya kena balik rumah nak rojok dulu. Jadi orang tanya dia kalau subuh. Jadi zuhur nanti dia tak buka kitab lagi. Dalam solat zuhur dia ingat kitab mana dalam bab apa. Itu urusan agama tuan-tuan, tapi tetap hukumnya makruh. Okey lagi memikirkan urusan-urusan akhirat tidak menjadi kesalahan. Yang tu nanti kita cerita lain kali. Yang kita nak cerita pagi ni manakala berfikir tentang lafaz-lafaz. Muka surat 22 tadi apa tuan-tuan? Wajib mempelajari sebutan lafaz. Jadi bila ditanya tadi macam mana Ustaz ya kita solat walaupun nak khusyuk tapi tak dapat khusyuk juga, ingat macam-macam. Jadi saya jawab, pintu utama, kunci utama nak dapat khusyuk ni ialah memikirkan tentang lafaz. Dia bukan tentang ayat. Lafaz bacaan yang sedang dibaca. Maksudnya disebut lafaz tu at-tahiyatu, dia fikir apa dia. Kan? Dalam solat adalah amat disukai oleh Allah. Gitu tuan-tuan, formula dia ya. Jadi poin dia tadi lafaz tu, sebab pagi ni kita nak highlight wajib mempelajari sebutan lafaz dalam, terutamanya wajib dalam solat. Jadi saya kata okey Tuan Haji kita buat praktikal sebab kita kan nak belajar, kena praktikal. Okey Tuan Haji sekarang cuba Tuan Haji baca iftitah. Nak ambil contoh lah ya. Dia pun baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi. Dia baca laju macam tu. Saya kata Tuan Haji okey stop dulu. Sebut lafaz satu demi satu. Saya mulakan Allahu Akbar, boleh tahu lafaz? Boleh tuan-tuan kan? Kabira. Apa benda kabira tu? Fikir tentang lafaz ya. Walhamdulillah, kita tahulah alhamdulillah. Katsira. Wa subhanallahi, kita tahu subhana maha suci kan? Allah tu Allah. Bukratan wa asila. Apa lafaznya tuan-tuan? Bukratan wa asila. Lafaznya apa? Berapa lafaz tu? Dua. Yang pertama apa? Bukratan. Fikir, apa dia bukratan? Apa dia bukrah tu? Pagi. Gitu ya. Wa tu maksudnya dan. Asila, itu lafaznya. Asila, hamzah, sad, ya, lam, alif. Asila. Apa dia asila? Dah tak boleh jawab dah. Kemudian saya kata okey, sekarang ni Tuan Haji sambung. Tadi saya baca Allahu Akbaru kabira tu kan. Sekarang ni Tuan Haji sambung. Dia sambunglah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Lafaz. Okey, saya bantu. Lafaz pertamanya wajjahtu. Lafaz kedua apa dia? Dia sebutlah wajhiya lilladzi fataras. Lafaz. Bukan ayat, bukan sentence, lafaz. Maksudnya perkataan. Okey, yang pertama wajjahtu. Berikutnya dia jawab lagi wajhiya lilladzi fataras samawati. Lafaz, kalimah, perkataan. Yang pertama wajjahtu, yang kedua wajhiya lilladzi fataras sama. Ini menunjukkan tuan-tuan dia tak tahu apa lafaznya. Dia tahu hanya sebutan. Dia tahu sebut wajhiya lilladzi fataras sama. Jadi Tuan Haji kalau macam ni keadaan dia, memanglah Tuan Haji takkan dapat khusyuk. Sebab kunci nak khusyuk tadi apa dia tadi? Fikir lafaz yang kita sebut.
Jadi lafaz pun tak tahu. Ini cerita tuan-tuan, wajib mempelajari sebutan lafaz. Ya, jangan jadi macam orang perempuan kat dapur. Dia menyanyi kan sambil masak-masak sampai potong bawang. Sedap, dia tak sedap apa dia sebut tu. Jadi dalam solat jangan jadi macam tu. Kita sebut wajhi alladzi fatara samawati wa, apa dia? Tak tahu. Saya pun kata kita kena buat praktikal. Sekarang ni whiteboard ada. Whiteboard ada. Ya, jadi kita pun minta lah, cuba tuliskan. Cuba tuliskan. Buat biru merah tak nampak. Cuba tuliskan wajah tu. Tak naklah cerita yang tak elok kan. Sepatutnya tuan-tuan, kita boleh tulis wajah tu. Ini lafaz wajah tu. Kemudian kita fikir apa makna dia tu. Wajahku dia kata. Lafaz berikutnya apa tuan-tuan? Wajhiya. Ini lafaz berikutnya, wajhiya. Ni anggaplah ada titik macam tu. Jadi tak boleh. Tadi wajah tu yang pertama, yang berikutnya apa? Wajhiya alladzi fatara sama. Rupa-rupanya dia tak tahu apa lafaz yang disebut. Dia hanya tahu sebut bunyi, keluar bunyi, tapi dia tak tahu. Jadi tuan-tuan, itu tak boleh berlaku. Wajhiya, kemudian lilladzi. Lilladzi. Tuan-tuan tak boleh tulis ni tak apa. Lilladzi. Tuan-tuan tak boleh tulis tak apa, tapi tuan-tuan tahu apa dia. Saya yang tolong tuliskan, tak apa. Dia bukan syarat sah solat tu pandai tulis, tak. Syarat yang wajib tadi mempelajari lafaz. Jadi tuan-tuan tahu lafaznya, cumanya not able to write down. Yang tu tak apa. Kalau cantiknya pandailah kan. Kalau yang terbaiknya yang penting tuan-tuan tahu lafaznya. Lilladzi. Kemudian berikutnya apa? Ada yang tulis macam ni, fatara. Bila saya minta tulis, memang dia tak tahu. Dia tahu sebut. Ni ramai ni tuan-tuan yang tulis ta ni. Bukan surah orang. Ramai. Jadi maknanya dia tak tahu lafaz. Itu point dia lah. Dia tak tahu lafaz yang disebut, tuan-tuan. Dia hanya tahu sebutan bunyi, sound. Tapi dia tak tahu. Saya pun tulis fatara. Ini dia. As-samawat. Fataras samawat tu, fataras, ras tu bunyi fataras tu kerana ada alif lam sin. Ras dia asyamsiah kan, dia terus. Bukan fataras macam ni. Pun ada yang menulis macam ni. Dia tak boleh tulis, dia beritahu. Pun ada beritahu macam ni, fataras. Kemudian baru samawat. Kat sini tak ada alif lam. Jadi maknanya memanglah saya dah jumpalah, tahulah rahsia mengapa orang Melayu solat cukup 5 waktu tapi rasuahnya berleluasa. Mengapa solat 5 waktu tapi menipu orang selamba. Kita dah jumpa rahsianya, tuan-tuan. Jadi kalau ini bacaan sunat kan, ini bacaan sunat. Kalau bacaan wajib, jadi sah ke batal solat dia? Tu cerita solat. Dulu kuliah kat Masjid Surau tak ada bincang macam ni. Tapi bila saya ada 2-3 orang student PhD buat kajian secara mendalam tentang solat ni, kita temui rahsia mengapa solat itu tidak membangunkan kekuatan agama.
Dia tidak mencegah keji dan mungkar dalam ayat Quran, ya. Kita dah jumpa dah, ya. Jadi tuan-tuan, sepatutnya kita bolehlah tahu lafaz as-samawat. Cara tulis tu terpulanglah tuan-tuan. Nak guna tegak macam ni pun boleh, nak letak alif pun tak boleh. Janji hurufnya cukuplah, ya. Samawati, wal ar, wal ar, hanifan, hanifan, musliman, Allah ya. Musliman, ya. Okey, cukup tak kata tuan-tuan. Dia nak tunjukkan yang kita perlu pelajari lafaz-lafaz ni. Jadi kalau orang Arab, kalau kita semua orang Arab, tak perlu belajar macam ni. Sebab memang dia dah tahu. Macam kita kata apa? Kita kata saya pergi pasar. Orang mana tu? Kelantan ke Terengganu tu? Ke USJ? Saya pergi pasar. Gitu. Gi tu kan dia kata gi ya. Tapi kita tahu tak apa perkataannya, lafaznya tu? Tahu kan apa dia? Pergi, P-E-R-G-I. Sebab itu bahasa kita. Dalam solat bahasa apa? Bahasa Arab. Kita bangsa apa? Jawa, Banjar, negeri tu Senoi. Ya, kita tak tahu lafaz-lafaz bahasa Arab. Kalau bahasa orang putih, saya tak payah cerita apalah. Investigation, citizenship, semua orang boleh tulis dengan betul. Sebab kita diorientasi dengan bahasa Inggeris. Kan, di Parlimen cadang keselamatan jalan raya masukkan sebagai mata pelajaran kat sekolah. Rasuah masukkan sebagai mata pelajaran di sekolah. Seks masuk pendidikan seks kan. Wajibkan belajar di sekolah. Apa lagi yang dicadang-cadang dalam parlimen dah? Pelaburan. Budak-budak kecil-kecil tu nak diajar cara pelaburan. Masuk dalam pelajaran sekolah. Ada ahli parlimen beragama Islam cadang bahasa Arab masukkan sebagai pelajaran wajib sekolah? Mampus tak ada. Ya, sebab otak masing-masing, otak dunia. Dalam bab-bab solat ni tak ada yang mikir. Termasuk ahli parlimen yang pakai serban, pakai kopiah. Otak, hanya otak, kaya. Walhal negara kita nanti runtuh disebabkan corruption, rasuah. Mengapa rasuah? Sebab agama tak ada dalam diri. Mengapa agama tak dalam diri? Sebab solatnya tak elok. Mengapa solat tak elok? Tak tahu lafaz-lafaz yang dibaca. Lafaz-lafaz ni bahasa apa? Bahasa Arab. Oleh itu pilihlah saya sebagai ahli parlimen untuk kita bawa cadangan supaya pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah ini diwajibkan menguasai lafaz-lafaz solat. Lafaz-lafaz yang terdapat dalam solat. Tuan-tuan sokong tak? Menang aku macam tu. Kawasan mana nak bertanding? Kawasan sini. Geram tengok. Bercakap Islam ni gedang-gedung. Oh Islam. Tapi Islam apa dia cakap pun tak tahu. Benda-benda ni tak ada yang menimbulkan. Jadi bawalah teori-teori Jerman, teori Jepun untuk selamat negara daripada rasuah. Letak hukuman tinggi-tinggi rasuah kan, suruh tembak lah macam kat China. Tak akan selesai juga. Baik tuan-tuan, buka buku kecil tu. Buka buku kecil. Buku nipis tu muka surat 27. Muka 27. Mempelajari lafaz-lafaz. Ni kita nak tengok lah tadi macam mana tuan-tuan cara nak khusyuk tadi? Apa kena buat? Kena fikir lafaz-lafaz yang sedang kita sebut. Kita pun sebut wajah tu. Kita fikir apa tuan-tuan? Apa makna dia?
aku hadapkan. Tu wajhiya, apa makna dia? Wajahku, mukaku, lilladzi, kepada Tuhan yang fatara, menjadikan. Kalau fatara tadi dia jadi macam putus asa makna dia. Kalau tak. Kalau ta dia jadi menjadikan. Kan jauh makna dia. As-samawat, langit, wal ard, bumi. Jadi tuan-tuan, tadi Tuan Haji kita tanya tadi, susah nak dapat khusyuk Ustaz. Jadi kalau kita tahu lafaz-lafaz ni, sambil kita sebut tu, otak minda kita dengan hati kita memahami, menghayati apa yang kita sebut. Jadi tak adalah benda luar ni datang masuk dalam otak, dalam hati kita waktu solat. Sebab kita minda dan hati sibuk nak faham, nak hayati apa yang kita sebut. Tapi faham tu nombor dua. Yang pertamanya ialah lafaz tu kena tahu. Jam tu tuan-tuan. Aku hadapkan mukaku, wajah tu aku hadapkan, wajhiya, mukaku, lilladzi, kepada Tuhan yang fatara, menjadikan, as-samawat, langit, wal ard, bumi. Jadi Tuhan itu menjadikan apa tuan-tuan? Langit dan bumi. Kita ni tuan-tuan seketul kecil, seketul kecil dalam bumi yang Allah jadikan. Jadi boleh kita sombong bongkar. Ini cerita tuan-tuan. Lafaz-lafaz solat itu akan membentuk kepribadian kita. Lafaz tu tak sebut wajah tu wajhiya lillah. Wajah tu aku hadapkan, wajhiya, mukaku, lillah, kepada Allah. Tak sebut macam tu. Betul tak? Dia sebut lilladzi fataras samawati wal ard. Untuk hamba yang sedang solat ini rasa diri dia ni kecil sangat-sangat, hina sangat-sangat. Depan siapa? Depan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Macam itulah tuan-tuan. Nanti insya-Allah kita akan pergi go through detail buku nipis ni yang untuk kita dapat hayati elok. Pagi ni kita nak highlightkan wajib mempelajari sebutan lafaz. Jadi lafaz dia tadi fatara, dia punya spelling dia, sebutannya fatara. Oleh kerana sambung pada as-samawat, fataras samawati wa fataras samawati, kemudian wal ard. Tu poin pagi ni yang kita nak faham sama-sama. Allahu akbaru kabira. Kalau kita fikir sikit tuan-tuan, kalau kita fikir sikit, cuba tuan-tuan buka buku kecil tu, pergi depan sikit sekejap ya, nak tengok muka surat 31 perengan nombor 2. Apa bunyi dia tuan-tuan? Baca kuat sikit. Tiga puluh perengan nombor 2. Belah kiri belah kiri perengan nombor 2. Apa makna kita menghadapkan muka kita tuan-tuan? Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah Taala itu apa dia? Dia tahu segala-galanya, betul? Jadi kita bawalah diri kita ni. Kita sebut muka tadi, hadapkan muka, tapi sebenarnya keseluruhan diri kita lah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali dengan apa tuan-tuan? Sekali dengan perangai-perangai kita yang kita buat sebelum solat tadi, bawa menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kalau pukul 4 petang dia sapu rasuah 2 juta, pergi solat asar pukul 4.40, dia lafazkan aku hadapkan mukaku kepada Tuhan jadikan langit dan bumi, dia rasa salah tak? Dia akan sedar sendiri tak? Perlu tak ada CCTV? Perlu tak SPRM tangkap dia? Tak perlu. Dia sedar sendiri yang Allah tak suka rasuah.
Allah haramkan. Itu cara solat tuan-tuan ya. InsyaAllah jangan ke mana-mana. Nanti kita Ramadan kita ada kuliah tak? Kuliah subuh ada tak? Ada? Maksudnya kena siap sahur kat masjid ya? Tak boleh makan kat masjid. Kena bawa bekal. Tapi Ramadan kita lama sikit lah kuliahnya, boleh kot kan? Sebab kita tak ada nak pergi pasar semua dah kan bagi InsyaAllah Cuma tuan-tuan semua puasa, saya lah tak puasa sebab kena minum air, sakit tekak cakap. Tuan-tuan ya, cerita lafaz ya. Ni pagi ni bukan nak cerita faham mana ni, cerita lafaz. Tu contohnya muka surat 27 tu saya pecah-pecahkan. Wajah tu nak beritahu tu. Ya, nak beritahu lafaz-lafaznya. Tuan-tuan buka pula muka surat 50. Buku nipis tu, buku yang kecil tu, surat 50. Apa lafaz kita sebut tuan-tuan? Yang pertama Maliki, yang kedua Yaumiddin. Baru tadi subuh tadi dan qabliyah 2 rakaat tadi kan 4 kali dah kita sebut tu. Maliki Yaumiddin. Lafaz pertama Maliki. Apa makna Maliki? Raja pun boleh, tapi saya nak gambarkan yang Allah ni tidak ada kongsi kuasa di akhirat. Jadi penguasa mutlak. Jadi penguasa mutlak ada kongsi tak tuan-tuan dengan orang lain? Tak ada Yaumiddin tu apa tuan-tuan? Yaumi tu hari, ad-din tu hitung perhitungan. Dua-dua Yaumiddin hari kiamat lah, hari akhirat. Gitu ya. Cuba tuan-tuan pergi bawah, perengan nombor 2 di bawah. Ada beberapa perkara yang perlu dilintaskan dalam fikiran orang yang sedang baca Maliki Yaumiddin. Jumpa tu? Okey. Dot yang pertama apa dia tuan-tuan? Perkara pertama apa dia? Yaumiddin tu hari apa? Hari perhitungan. Jadi seorang ayah, seorang ketua keluarga pun dia terlintaslah dalam rumah aku yang hidupnya hanya drama Melayu, drama Perancis, drama Spanyol, drama Thailand, drama Korea, drama Hindustan, drama orang putih di dalam rumah aku. Jarang-jarang hidup bacaan Al-Quran dalam majlis ilmu dan majlis ilmu dalam rumah aku. Jadi apa nasib ayah ataupun ketua keluarga di akhirat bila Allah hitung nanti? Pernah tak kita terfikir tuan-tuan? Kan kita baca tu Maliki Yaumiddin. Maliki penguasa mutlak, tak boleh nak kongsi-kongsi. Yaumiddin hari pembalasan hari akhirat. Lalu pun kita terfikir nasib kita di akhirat. Kalau yang ambil rasuah tadi dia berfikir 2 juta aku ambil, apa nanti Allah hitung di akhirat. Yaumiddin hari pembalasan hari akhirat kan. Jadi gagah tak agamanya dengan solat tadi? Itu cerita lafaz-lafaz tuan-tuan. Jadi bukannya sentence, bukannya ayat, tetapi lafaz, perkataan-perkataan yang wajib kita tahu lah. Senang cakap wajib lah ya, wajib kita tahu. Dan bila nak tahu tu, bila tahu tu wajib, mempelajarinya wajib. Macam tu lah. Saya minta tulis tuan-tuan, wa tawallana fi man tawallait fa innahu la yazillu man walait. Saya minta kawan-kawan tulis, nak tahu lafaz. Fil susah saya nak jumpa orang yang boleh tulis lafaz-lafaz ni. Okey, tak boleh tulis tak apa tuan-tuan, beritahu saya lafaznya, saya yang tulis. Sama juga cerita kunut bagi tadi lah. Jadi dapatlah saya tahu tuan-tuan antara kelemahan antara kelemahan bangsa saya yang bukannya pandai Arab ialah gagal mengenal pasti
lafaz-lafaz yang dia sebut during dia solat. Contohlah ya, ketika dia solat. Ini satu kelemahan. Boleh tuan-tuan? Kelemahan ini boleh tak diatasi? Kalau kita duk cerita kelemahan Melayu mudah lupa, tapi kita tak bertindak untuk jadikan Melayu ni kuat ingat, tak ada guna. Sekarang ni kelemahan ni boleh tak diatasi? Boleh. Melalui apa? Kan kita dah baca tadi, mempelajari. Tapi inilah yang nak belajar ni. Agak-agak yang lepas solat balik rumah semua tu dah tahu ke? Dah pandai ke? Kalau Azhar Idrus Badli Shah datang, ditunggu dengan ceramah, ya, dengan slang-slang Terengganu, dengan cerita-cerita yang cantik, ditunggu. Tapi belajar, tu point tadi tuan, mempelajari tadi. Bila proses mempelajari, tak ramai yang minat. Semalam lepas subuh pengurusi surau kata, kalau macam ni ustaz, we have to do regarding solat with the method coaching. Sebab dia profesor pendidikan, coaching method, bukannya lecture. Nanti insyaAllah mungkin lepas Ramadan, dalam Ramadan pun boleh kita buat. Tak payah makan-makan kan. Tuan-tuan register siap-siap. Saya nak cadang ni, register siap. Sebab idea semalam tu bagus. Dia kata ustaz macam ni, kita gele-gele 20 orang, not more than 20%. Ustaz coach kami tentang lafaz-lafaz ni. Ustaz beritahu, kita tulis sama-sama. Daripada mula Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Coach ustaz. Maksudnya ustaz kena tengok setiap kami ni. Boleh? Saya kata boleh, tak ada masalah. Tapi jangan buat kat surau lah, jangan buat kat masjid lah, buat kat hotel. Sebab hotel ada meja, kita ada sebelah ada meja, ada kerusi. Betul, dia tak boleh ramai. Kalau lebih, yang lebih tu sesi berikutnya. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan minat tak nak belajar? Satu orang kita kutip yuran dalam 2,500, boleh? Bayar zo. Boleh. Kalau nak pergi umrah bayar zo tak? Kan kita dah cerita dah bulan lepas, pergi umrah tu hukumnya sunat. Kali ketiga, kali keempat. Mengapa sanggup labur 10,000? Yang ni apa hukum ni tuan-tuan? Kita dah belajar tadi apa hukumnya? Wajib. Boleh nanti kita set insya-Allah, kita tolong. Kalau di USJ ni, yang sini jadi model dulu. Nanti daripada sini ni cuba cerita dengan kawan-kawan. Supaya ustaz kita ada ni boleh bimbing insya-Allah. Nanti bangsa kita agamanya kuat. Orang datang ajak dia terbang pergi Switzerland pun untuk ambil rasuah, dimasukkan rasuah tu ke dalam akaun 47 pupu dia, bukan sepupu. Akaun 47 pupu rasuah ni dimasukkan, tetap dia akan tolak juga. Sebab dia tahu, dia menghadap, aku hadapkan mukaku kepada Tuhan yang jadikan langit dan bumi. 5 kali dia ngadap sehari. Lepas tu dibaca Maliki Yaumiddin. Dia akan berdepan dengan penguasa mutlak hari pembalasan. Dia akan tolak. Masa tu aman tenteram negara kita. Harga barang tak akan mahal sebab tak ada rasuah. Harga-harga projek jalan-jalan tak akan mahal sebab tak ada rasuah. Minyak duit pelicinnya tak ada. Jadi kos rendah. Tablet yang dibekalkan sekolah akan berkualiti. Sebab dia duit pelicin tak ada. Jadi duit pelicin tu diguna untuk dapat yang berkualiti tu. Sekarang ni kita takut yang dibekal tu 200,500, duit pelicinnya 400. Jadi sepatutnya 600,500 harga tab yang dia dapat berkualiti. Selamat negara kita tuan-tuan. Melalui apa? Melalui solat nanti. Dengan syarat macam inilah yang berlakunya. Apa hukum ni tuan-tuan? Mempelajari. Okey, buka muka surat 22 balik, tutup buku nipis tu, buka buku tebal balik, muka surat 22. Hari ni kita nak baca satu perenggan untuk kita faham dan elok, nak bagi motivasi ni. Maknanya tuan-tuan, kalau kawan-kawan kita mati, kan, kita kapan kita mandi, kita kapan bungkus solat, kita hantar masuk liang lahat. Benda-benda macam ni dia tak pelajari. Dia bawa apa tuan-tuan?
masuk ke liang lahat tu dibawa apa? Wajib tidak dilakukan. Jadi kan dosa kan? Agak-agak ramai tak yang bawa dosa ini ke dalam liang lahat. Saya fikir macam tu ya. Tu yang jadi kita kesian, jadi sayang kat kawan-kawan ya. Pergilah bimbing tuan-tuan. Nak ceramah tak pandai. Jadi macam tu lah tuan-tuan, kita bimbing. Okay, jom baca. Wajib mempelajari menyebut Allahu Akbar sekiranya berkemampuan berbuat demikian. Tuan berhati, sekiranya berkemampuan berbuat demikian. Jom kita bincang. Ada tak masa kita, kemampuan masa ada tak untuk mempelajari semua ni? Ada. Kemampuan harta ada tak untuk kita pelajari semua ni? Kita kutip yuran tadi, masjid kutip lah yuran sikit, masuk tabur masjid, bukan masuk poket bukan poket yang mengajar ya. Itu tak masuk tabur masjid kan. Ada kemampuan harta. Mata kita boleh nampak lagi tak? Boleh, yalah. Tak nampak bukan cuma mata, nampak lah kan. Telinga kita boleh dengar lagi tak? Boleh. Jari kita boleh bergerak untuk menulis lagi tak? Boleh. Jadi mampu tak kita? Berkemampuan tak? Berkemampuan hukumnya wajib. Baik. Tak buat dosa. Maksudnya setiap kali kita solat tu berlaku tak tahu lafaz itu, kita berdosa. Dia bukan satu dosa kan. Setiap kali kita solat tu, bila kita tak tahu lafaz tu, berlaku dosa. Tu kena ingat tu. Baik, jom baca lagi. Walaupun terpaksa bermusafir ke negeri lain. Ni kita buat program nanti 20 orang ni belajar di Madinah lah. Bermusafir ke negeri lain ya. Ni sekiranya di USJ ni tak ada orang mengajar. Yang adanya kat mana? Kat Bangkok contoh dia. Kat Krabi. Tuan-tuan tahu Krabi? Ada yang tahu ni ya. Sempadan 1 April buka mulalah motor-motor besar. Boleh pergi tapi belajar ni tak nak. Saya tengok kat Facebook salah seorang ustaz tu dah ready helmet, dah ready servis motor untuk ride pergi Krabi macam tu ya. Untuk ride belajar ni tak diajaknya kawan-kawan tapi insya-Allah saya pernah sebelum PKP gitulah, satu grup motor Kapcai dia bukan motor besar tu. Dia telefon, ustaz boleh tak kami dalam 46 biji motor nak pergi ride ke Lumut. Tu kan. Kami sewakan hotel untuk ustaz di Swiss Garden Lumut ustaz tidur situ. Lepas tu siang dia tu kita pergi kat satu masjid belajar solat sampai asar. Maksudnya sehari suntuk lah. Kami ni yang muda-muda ni nak belajar ustaz. Boleh ustaz? Saya kata boleh sebab kau orang muda-muda. Kan aku pergi surau masjid orang tua-tua je belajar tak syok. Kau orang muda-muda syok mengajar. Berapa bayar ustaz? Saya kata bayarlah dalam 5,000 ke apa ke. Kami tak ada duit. Kita kata dah tahu tak ada duit, siapa suruh tanya berapa bayar. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya pergi naik kereta, saya naik kereta lah, tak ada motor ya. Tunggu kat sana, dia pun sampai sana duduk. Siang tu 8 pagi belajar solat sampai asar. Budak-budak ni dan insyaAllah nanti USJ 2 ni masjid kita anjurkan belajar solat di pentas PKNS. Sebab kat situ yang ramai yang kena belajar, betul tak? Tuan-tuan ni ramai dah tahu dah. Tak apalah tuan-tuan. Ceritanya apa? Walaupun musafir ke negeri yang jauh, wajib tak wajib pergi? Wajib. Kalau USJ-nya tak ada, tapi sekarang ni kita dah anjurkan belajar, wajiblah datang, bukan sunat. Kalau ceramah lawak jenaka sedap telinga tu, kadang-kadang tak sunat pun, sebab dia buat lawak je. Kadang-kadang jadi makruh pun tu, asyik tergelak mati hati kan, gelak banyak kan mati hati kan. Jadi tanamkan semangat ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat betul-betul perenggan ni. Kerana apa wajib tuan-tuan? Ini kaedah fiqahnya. Kerana sesuatu yang tidak akan sempurna sesuatu
kewajipan kecuali dengannya hukumnya adalah wajib. Jadi solat itu wajib. Tahu? Solat wajib. Untuk sempurna solat tadi apa? Kena tahu lafaz-lafaz tadi. Jadi apa hukum belajar lafaz tu? Wajib. Macam itulah dia punya kaedah mengapa wajib tu. Jadi tuan-tuan, bukan hanya senten ihdinas siratal mustaqim. Apa lafaznya? Dah tak boleh nak tahu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Apa lafaznya? Dah tak tahu. Hari tak apalah, saya tulis kat sini pengalaman-pengalaman seronok tuan-tuan. Pengalaman ni dia menyebabkan kita makin rajin. Walaupun tak sihat, rajin juga pergi surau masjid ni saya baru jumpa siratal ladzina an'amta. Macam mana dia boleh tulis macam ni? Saya letak tanda baca, dia pun letaklah. Baca, dia pun baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim betul dia tulis. Ada bunyi. Tapi lafaznya betul tak? Tuan-tuan, ni kita jumpa kan? Sepatutnya kan macam tu. Ini satu lafaz. Lafaz berikutnya kan macam tu. Siratal ladzina. Ini ni nun ni bukan kat sini, dia sambung alladzina, orang-orang yang. Kalau alladzi orang seorang, itu cerita memahami mana pula. Kemudian amta daripada na'ima. Na'ima ni beri nikmat. An'ama daripada an'ama. An'ama tu daripada nikmat lah, memberi nikmat. An'amta maknanya yang engkau beri nikmat. Kalau na'an'amta ada makna tak? Tak ada. Maka batal solat dia. Kalau inilah yang dipegang, dibaca tu, ini yang dipegang, solatnya batal. Berapa? 32 tahun dia solat tu, batal solat. Ini yang cerita lafaz. Jadi tuan-tuan, jadi metod kaedah bangsa Melayu belajar, dia mesti guna mata. Kan orang yang dapat hafal alam tarokai dengan telinga, alam tarokai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam tarokai, sebab dia dengar dia hafal. Ni orang Melayu, bukan Arab orang Melayu kan. Jadi kita pun tanya lafaz. Yang pertama alam, yang kedua tarokai. Itulah jawapan dia. Betul? Tuan-tuan, yang pertama alam tu pun dua, satu, lam satu. Kan yang keduanya tara, engkau lihat, bukan tarokai. Yang ketiganya kaifa, maksudnya bagaimana. Yang keempatnya fa'ala, telah melakukan. Yang kelimanya rabbuka, Tuhanmu, iaitu Allah Ta'ala. Jadi alam, tara, kaifa, fa'ala rabbuka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Jadi orang Melayu kalau dihafal kerana dengar-dengar, macam itulah tadi, alam tara kai. Sebab dia Melayu. Kalau apa tu galak tu? Macam tu boleh faham kan? Jadi metod kita belajar nanti, insya-Allah kita pertemuan-pertemuan berikutnya guna mata, guna telinga, guna tangan. Maksudnya kena ada aktiviti lah kan. Mata kita tengok,
Telinga kita dengar cara sebut tu, tangan kita gerak. Jadi kemudian kita keluarkan suara. Jadi 4 anggota ni kita hidupkan bila kita belajar. InsyaAllah solat kita mantap. Boleh tuan-tuan jadi pagi ni itulah yang nak beritahu kewajipan wajib. Pegang kuat-kuat tu, wajib. Jadi agak-agak sampai ke bulan depan ni sempat hidup lagi tak ni? Tengok tu berangan panjang, hidup lama lagi. Tuan-tuan boleh usaha sendiri kan sebelum kita berjumpa sebulan sekali ni, insya-Allah. Ya, wallahu alam. Buka pada perbincangan, silakan. Cuba buka buku nipis tu muka surat 74 tuan-tuan. Buku memahami bacaan 74. Ada tak lafaz-lafaz tahiyat kat situ? Hari tu kan kita dah tulis kat whiteboard kan, macam-macam orang alif ta ha gelung ya ta marbutah lah tulis tahiyat ni bolehlah tengok sementara waktu tu lafaz-lafaznya. Cuma barisnya tak letak kat situ sebab tuan-tuan dah pandai menyebutnya, nak tunjuk hurufnya. At-tahiyatu kan, al-mubarakatu. Jadi kan kita bunyinya sebutannya at-tahiyatul kan. Sebab tul tu kerana ta pada at-tahiyatu tu baris depan, dia pergi sangkut pada alif lam kalimah yang kedua tu. Sebab tu bunyi tul. Kan tuan-tuan, bila kita dengan kawan-kawan cuba berlatih-berlatih, ada yang tulis at-tahiyat ta waw lam tul. Jadi iktikad dia selama ni dibaca at-tahiyatul tu sebab ta waw lam. Allahu akbar. Tu nak cerita tuan-tuan insya-Allah, wallahu alam. Ada tuan-tuan hajat penjelasan-penjelasan? Tak ada pagi ni. Itulah poin yang sikit je lah pagi ni yang saya nak bangkitkan. Fi'li tu nanti kita sambung kemudian saya nak selesaikan dulu masalah besar, iaitu lafaz. Inilah masalah paling besar solat bangsa kita kan. Dulu saya sangka batal solat tuan-tuan sebab kita garu kaki je. Berapa kali tuan-tuan? Ingat batal sebab tu. Ataupun rokok ni macam ni. Tak ada tamakninah kan. Jadi ingat dulu solat ni batal kerana fi'li, kerana perbuatan. Sebenarnya tak banyak yang batal disebabkan itu. Yang banyaknya disebabkan lafaz-lafaz tadi. Jadi insya-Allah kita pay attention pada lafaz-lafaz next meeting kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, bukalah pintu hati kami, gerakkanlah anggota badan kami, terutama mata, telinga dan tangan kami, untuk mempelajari lafaz-lafaz yang Engkau syariatkan di dalam solat. Ya Allah, sebelum ini kalau ada di pihak kami berlaku cuai dan lalai daripada mempelajari semua ini, ampunkan dosa kami. Ya Allah, kami tidak lupa juga kalaulah dua ibu bapa kami pernah juga cuai dan lalai daripada mempelajari ilmu-ilmu ini, ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Di hari-hari yang akan datang, pimpin dan pandu kami untuk melakukan ibadah solat dalam bentuk yang paling sempurna sebagaimana yang Kau kehendaki ya Allah. Akhirnya kami pohon, terimalah solat kami semuanya, jangan ada yang Engkau tolak walaupun satu rakaat. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.